Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita sambung matematik tingkatan 4 topik 7 Okey, graf jarak masa. Jadi sebelum kita sambung, jadi jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko dan buka loceng di tepi supaya kamu tidak akan miss video Cikgu Ko. Jadi video yang sebelumnya kita sudah tengok macam mana cara lukisan graf bagi jarak masa. Jadi hari ini, video ini kita akan tengok macam mana kita buat tafsiran daripada graf jarak masa. Okey, jadi ada dua bentuk graf jarak masa. Okey, jadi kita tengok graf jenis yang pertama. Jadi ada jarak bahagi dengan masa. Jadi jarak biasanya kita lukis pada pasi Y. Okey, dan masa kita lukis pada pasi S. Sebelum kita sambung, jadi cikgu buat ulang kaji sikit. Ada bagi graf lulus ada dua jenis keturunan, betul? Sebenarnya ada tiga jenis tapi biasa kita tengok dua jenis keturunan. Okey, satu ialah graf macam ini Kalau garis macam ini ialah keturunan positif. Okey, iaitu M masih ingat rumus keturunan dia adalah positif. Okey, nilai positif Sebaliknya kalau graf dia macam ialah turun macam ini dari kiri ke kanan dia turun Jadi maksudnya keturunan dia M ialah nilai negatif. Okey, ini ialah impas kembali Okey, dan rumus mesti hafal. Laju rumus bagi laju ialah sama dengan jarak bahagi masa seperti berkaitan dengan tafsiran nanti untuk graf jarak masa. Jadi sangat jelas kita tengok balik lagi kepada graf ini OABC. Jadi sangat jelas OA ini kamu tengok garis OA ini dia keturunan dia ialah positif. Okey, maksudnya nilai dia akan beri nilai positif Jadi keturunan OA mewakili kelajuan gerakan. Okey, keturunan maksudnya laju Okey, laju di sini kita boleh kamu ada tengok keturunan. Keturunan di sini graf jarak masa merujuk kepada laju. Okey, maksudnya kalau kamu cari nilai keturunan dia, maksudnya nilai M ini Okey, dia boleh mewakili laju Okey, laju dia. Apa Sebab banyak pelajar tidak faham apa maksudnya keturunan. Keturunan bagi jarak masa juga mewakili laju. Okey. Jadi gerakan dengan laju seragam sebab dia luluskan. Jadi laju yang seragam dan gerakan sejauh S1 meter dan tempoh T1 saat. Maksudnya dari sini 0 sampai S1 inilah. Ini jarak dia dengan masa tempoh T1 untuk garis OA. Boleh faham? Jadi kita tengok AB. AB keturunan sifat. Itu tadi saya cakap. Keturunan yang biasa kita tengok dua, tapi ada keturunan jenis yang ketiga, yaitu sifat. Macam mana kamu boleh dapat keturunan sifat? Maksudnya dia lulus macam ini. Dia selari dengan pasi S. Kalau dia selari dengan pasi S, maksudnya keturunan dia adalah sifat. Okey? Maksudnya tak ada nilai. Okey? Tiada perubahan jarak bermaksudnya gerakan terhenti beku. Maksudnya bagi ini AB garis AB ini objek itu berhenti, tidak bergerak, berhenti. Sebab itu tengok jarak dia tidak berubah, tapi masa masih berjalan. Masa masih tidak berjalan, tapi jarak dia tidak berubah. Maksudnya objek itu berhenti. Boleh faham? Untuk AB sebab itu keturunan dia sifat. Keturunan tadi cikgu cakap ialah apa? Keturunan ialah mewakili laju, betul? Maksudnya tak ada laju. Kalau tak ada laju, apa maksudnya? Maksudnya objek itu dia berhenti. Sebab dia tak ada laju. Boleh faham? Okey. Jadi dari masalah T2 tolak T1. Apa maksudnya T2 tolak T1? T2 tolak T1 maksudnya masa ini. Boleh? T2 tolak T1 maksudnya ini. Okey. BC, kita tengok BC ini sambung dari B ke C. Okey, keturunan sama dengan OA tadi positif juga. Maksudnya gerakan diteruskan sehingga DC. Maksudnya dia berhenti, lepas itu dia sambung bergerak lagi dari B ke C. Boleh faham Okey, satu contoh yang sangat jelas. Contoh okey dari
contoh sajalah dari Sibu. Oke, mungkin pergi ke Mindulu. Oke, Mindulu U. Oke, maksudnya ini boleh diwakili oleh OE. Oke, O ke E. Boleh? Lepas itu kamu sampai di Bintulu, jadi kamu makan tengah hari, kamu berhenti. Maksudnya E sampai B. Oke, supaya kamu berhenti di Bintulu. Tidak bergerak, berhenti di sana. Kamu makan tengah hari. Lepas itu dari Bintulu, mungkin kamu sambung pergerakan pergi ke Miri, contoh. Oke, sambung ke Miri, contoh. Jadi ini maksudnya B kepada C. Kalau cikgu beri contoh macam ini, kamu boleh paham? Kalau kamu boleh paham, nah, maksudnya O pergi ke E, lalu E ke B, berhenti ya, henti makan tengah hari. Lepas itu selepas makan tengah hari, kamu sambung ke pergerakan kamu ke Miri. Ini maksudnya grafting. Boleh paham? Baik, kita tengok graf yang jenis kedua ini ya. Oke, merujuk kepada OPQR. Jadi OP kecurangan positif seperti OA tadi, tak jadi masalah. Jadi gerakan sejauh S meter dan tempoh T1 saat. Lepas PQ kecurangan sifar seperti AB ini ya, maksudnya dia berhenti. Oke. Nah, yang special sikit ialah ini ya, QR. Kita tengok. QR ini dia menurun seperti tadi yang cikgu cakap ini ya. Maksudnya kecurangan dia ialah negatif. Anda nampak? Kecurangan dia negatif. Kalau kecurangan negatif, maksudnya kelajuan negatif menuju objek itu bergerak balik. Oke, kecurangan negatif ini, oke, dia memberi maksud kamu, maksud ada laju, tapi bukan maksudnya laju dia negatif. Oke, negatif di sini, oke, nilai negatif di sini, maksudnya dia balik. Bukan maksudnya laju dia negatif. Banyak pelajar salah faham. Ingat, oh kenapa laju boleh negatif? Ingat laju tak ada negatif. Laju hanya memberi kamu nilai positif. Tapi nilai positif negatif ini bermaksud kamu arah itu. Sama ada kamu pergi ataupun balik. Kalau positif, menuju kamu pergi sana. Contoh dari Sibu pergi ke Miri. Maka kalau kecurangan negatif, maksudnya kamu balik. Oke, balik dari tempat itu. Oke, contoh, cikgu beri satu contoh lagi. Contoh kamu masih sama, contoh Sibu pergi ke Bintulu. Contoh. Oke, Bintulu. Oke, OP ya, maksudnya ini O pergi ke P. Lepas itu di Bintulu kamu makan tengah hari di PQ. Berhenti ya. Oke, maksudnya kamu berhenti di sini. Selepas kamu makan tengah hari, jadi kamu balik lagi ke Sibu. Maksudnya Q balik kepada A. Boleh paham? Supaya itu kecurangan dia negatif. Ingat, cikgu ulang sekali lagi. Nilai di sini rujuk kepada laju. Oke, nilai di sini rujuk kepada laju. Tapi simbol positif negatif ini rujuk kamu pergi dan balik. Positif ialah pergi, negatif ialah balik. Oke, di sini dia ada beri penjelasan. Oke, kecurangan positif dan kecurangan negatif pada graf jalan massa merujukkan arah gerakan ini yang cikgu maksudnya. Boleh? Oke. Kelajuan negatif menuju objek bergerak balik ke tempat asal atau bergerak pada arah bertentangan. Oke. Gerakan sejauh 2S, ini keseluruhan OR. Oke, secara keseluruhan OR. Jadi sejauh 2S meter pergi dan balik dalam tempoh T1. Apa maksudnya 2S? Maksudnya jarak dia 2 kali ganda, betul? Kalau contoh ini yang 10, contohlah 10. Maksudnya dari OP, kamu kena ambil jarak dia 10. Lepas QR, kamu pun kena ambil dia 10. Maksudnya sebenarnya ialah pergi dan balik ialah 20. Boleh faham? Sebab itu dia cakap 2S. Boleh ya? Boleh ikut? Jadi seterusnya kita tengok contoh, contoh soalan. Contoh 4. Graf jalan massa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah bas bersiaran. Oke. Graf OA mewakili kereta dari Puchong ke Bandaraya Melaka, dan graf BC yang hijau ini adalah gerakan bas bersiaran dari Bandaraya Melaka ke Puchong. Tentukan beza laju dalam km per jam kedua-dua kenderaan tersebut. Jadi sebenarnya mereka tempat yang sama, hanya arah
atau kontrak yang berlainan. Maksudnya di sini merujuk ke pucung. Oke, maksudnya ini ya, garis ini mewakili pucung. Oke, dan ini mewakili Melaka. Oke, maksudnya OE ya, you tengok OE ialah kereta dari Puchong ke Melaka. Ada nampak soal dia. Lepas tu BC ialah pas ialah dari Melaka ke Puchong. Maksudnya ini dia mewakili tempat yang sama, hanya arah yang bertentangan. Ini pergi, ini balik. Anda nampak sebab itu dia ada kecurangan positif, ada kecurangan negatif. Masih ingat rumus bagi kecurangan, jadi kecurangan kalau kamu masih ingat ialah Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak S1. Tadi soal cakap kecurangan ialah mewakili laju. Okey, kecurangan ialah mewakili laju. Sebab itu kamu soalan nak cari laju, jadi maksudnya kamu kena cari kecurangan graf. Sebab itu dia pakai ini ya. Okey, laju kereta 150 tolak 0, 2 tolak 0. Kenapa? Mana dia dapat maklumat ini? Sebab dia pakai rumus ini, kecurangan. Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak S1. Jadi kalau kamu tengok graf ini ya, sebab dia ada dua koordinat. Ini adalah 00, dan ini berapa? 150. Ada nampak? Jadi dia boleh andai ini adalah S1, Y1. Dan ini adalah S2, Y2. Boleh faham? Maksudnya dia pakai rumus ini ya, 150 letak Y2, dan nampak? Ini adalah Y2. Tolak 0, 0. Y1 di sini ya, 0. Ini ya 0. Boleh? Dan S2 ialah 2. Letak di sini, kan dia. Tolak S1 ya 0. Nah, ini tentangnya pengiraan dia. Jadi tekan kalkulator, jadi boleh dapat jawaban dia. Oke, pas pun sama. Oke, koordinat dia sini ialah berapa? 0, 150, betul? Nah, ini ialah 3, sorry ya, 30 koordinat dia. Sebab itu, ini dia letak, oke, 0 tolak 150. Maksudnya sini dia letak S1, Y1, S2, Y2. Oke, ingat, macam mana kamu letak S1, Y1, S2, Y2? Jangan letak seberangan. Di sebelah kiri, kita letak S1, Y1. Di sebelah kanan, kita letak S2, Y2. Kalau kamu letak seberangan, takut ini tanda positif negatif dia lari. Dia akan lari, oke? Takutlah, oke? Jadi, lebih baik ialah, senang kamu hafal ialah, di sebelah kiri, kamu letak S1, Y1, di sebelah kanan, kamu letak S2, Y2. Boleh? Supaya tengok, Y2 ialah 0, tolak Y1 150, dan 3, S2 tolak 0. Jadi jawapan negatif 50 km per jam. Tentang negatif ini, maksudnya arah dia balik, bukan maksudnya laju dia negatif. Laju ialah 50. Oke, negatif ini merujuk arah dia bertentangan, balik. Sebab itu mereka terus buangkan negatif. Jadi laju dia ialah 50. Ambil jawapan 50. Oke. Jadi beza ialah 75 tolak 50, jadi jawapannya 25. Kalau kamu tidak buangkan tanda negatif di sini, jadi kamu akan menjadi 75 tolak 50. Nanti negatif, nanti kamu akan otomatis jadi positif. Wah, jawaban menjadi besar, betul? Jawaban menjadi 125. Oke, tidak logik kan? Tak mungkin pembezaan menjadi lagi besar, betul? Itulah sebabnya kenapa mereka buangkan negatif, sebab negatif ini merujuk arah pas itu, dan mereka otomatis jadi 50. Boleh paham contoh ini? Seterusnya kita tengok contoh 5. Graf jarak massa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dalam tempo 4,5 jam. Oke, kita tengok semua kecurangan positif ini lebih senang sedikit lah. Jadi E1, tentukan tempo massa kereta berada dalam keadaan beku. Beku maksudnya tidak bergerak, henti. Sangat senang kan? Dia nak massa. Ingat nak massa. Kalau nak massa, maksudnya kamu tengok mana? Tengok ini. Bukan tengok ini ya. Kalau pengen pelajar tengok ini, salah. Ini mewakili apa? Jarak. Kita nak massa. Jadi kita tengok ini.
berapa masa dia berhenti? 3 tolak 2. Oke, 1 jam. Boleh paham? Nah, supaya itu kamu tengok graf mesti tengok berhati-hati ya, jangan tengok pasti yang salah, oke? Jadi seterusnya 2. Laju kereta sejam yang pertama. Oh, laju kereta sejam yang pertama maksudnya jangan ini. Garis ini ya, jam yang pertama. Oke? Jadi laju kereta sejam yang pertama sama dengan laju kereta 2 jam yang pertama. Kenapa? Dari graf, jarak dilalui untuk sejam yang pertama tidak diketahui. Sebab, you tengok berapa nilai di sini. Kamu tidak tahu. Sebab dia tidak beri maklumat. Ini masa kamu tahu lah 1 jam. Tapi berapa jarak dilalui tidak tahu. Sebab itu, maka laju ditentukan dengan jarak yang dilalui untuk 2 jam pertama. Oke, nilai kecurangan pada satu garis adalah sama. Oke, maksudnya kecurangan adalah sama. Maksudnya kalau kamu ambil kecurangan M1, sebab mereka garis sama, betul? Jadi sama dengan kalau kamu nak ambil M2, sebenarnya kecurangan adalah sama. Oke, nah, maksudnya kalau kamu nak kira kecurangan keseluruhan ini adalah sama dengan kecurangan ini, sebab mereka garis yang sama, kecurangan yang sama. Oke. Jadi maksudnya kamu ambil laju jam kereta 2 jam yang pertama sebenarnya memberi jawaban yang sama untuk mengambil laju kereta sejam yang pertama. Jawaban mereka sama. Jadi sama juga mereka ambil kecurangan, jadi rumus kecurangan ini. Jadi ini 00. Nah, ini boleh 2 150-an. Jadi seperti yang saya cakap tadi, di sebelah kiri kita letak S1, Y1. Di sebelah kanan kita letak S2, Y2. Oke, jadi Y2 150 tolak Y1, ingat Y dulu di atas tolak kosong. Jadi bagi dan 2 tolak kosong, ini jawabannya 75 km per jam. Oke, maksudnya laju kekal sama. Jadi laju kereta B, huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit yang terakhir. 90 minit yang terakhir. Kalau kamu tukar jam, maksudnya 1 jam 30 menit, betul? Kenapa kita nak tukar jadi jam? Sebab unit di sini ialah jam. Ataupun kalau 1,5 jam pun boleh. Kalau kamu nak buangkan unit ini ya, jadi tukar jadi 1,5 jam. Oke, maksudnya dari 3 sampai 4,5. Oke, sampai sini ya, 1,5 jam. Boleh paham? Jadi huraikan, dia nak kamu huraikan, jadi macam-macam kamu huraikan. Biasanya kalau kita huraikan, kita guna maklumat laju lah untuk kita huraikan. Jadi laju kereta, jadi ingat pakai koordinat. Ini koordinat berapa? Ini ya. Oke, sebab kita bermula dengan 3, jadi kita ambil koordinat dari 3, dari masa 3 itu, yaitu 3, 150, betul koordinat ini. Nah, ini ya berapa? 4,5, 270. Oke. Jadi cikgu saya cakap di sebelah kiri S1, Y1, di sebelah kanan S2, Y2. Jadi Y2 270 tolak 150. Anda nampak? Masa 4,5 tolak 3. Anda nampak? Sebab itu bukan titik kali ialah pemulaan S1, Y1 ialah 00, bukan, jangan salah faham. Kamu kan tengok soalan dia dari mana, mula dari mana dan berakhir di mana. Boleh faham? Ambil koordinat dari mula itu, lepas itu yang berakhir itu, ambil 2 koordinat itu, ikut soalan, kehendak soalan. Jawapan diberi adalah 80, jadi kamu boleh tahu lah kereta bergerak sejauh 120 km dengan kelajuan 80 km per jam bagi tempoh 90 menit terakhir. Boleh faham? Ini huraian sangat penting. Jadi kita tengok contoh 6. Sahana berbasikal ke pejabat pos untuk menghantar kad ucapan Hari Raya Aidilfitri kepada kawan dia. Jadi graf jalan masa, okey. Ini ada pergi, saya sudah cakap, ini pergi, ini balik.
E1. Tentukan jumlah jarak keseluruhan perjalanan kesalahan dalam km. Keseluruhan. km, unit dalam km. Dan km. Keseluruhan pergi 2 km. Betul? Sangat jelas. Balik pun 2 km. Jadi jawapan 2 tambah 2, 4 km. Sangat senang kan? E2. Nilai T jika sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam ke pejabat pos. Jadi ini laju. Jadi kamu mesti pakai ya. Oke, kita nampak. Laju sama dengan jarak per masa. Jadi sekarang dia nak masa, jadi kamu pakai rumus ini ya. Oke, pakai rumus ini. Sini ya. Jadi dia terus pindah lah. Oke, masa pindah menjadi tarak. Oke, lepas itu pindah laju menjadi bahagi. Sebenarnya rumus masa ini memang dari sini punya. Oke, pindah-pindah. Oke, jadi masa sama dengan jarak yaitu 2 km. Oke, per 8 km jam bagi laju dia sama dengan 0,25 jam. Kalau soalan minta minit, jadi kamu boleh tukar jadi minit, maksudnya taruh 60. Oke, taruh 60, jadi jawabannya adalah 15 menit. Boleh? Maka T ialah 920 tambah 15 sama dengan 0,935. Oke, nilai T ya di sini. Oke, kamu mesti cari masa dia lah. Oke, masa dia. Maksudnya dia bertolak dari rumah dia ialah 9.20. Jadi selepas 15 menit, jadi dia sampai di penjabat pos ialah pukul 9.35. Boleh Pak? Ini ialah di kawasan penjabat pos dia. Oke. Jadi seterusnya B. Huraikan perjalanan sahana dari penjabat pos ke rumah dia. Oke, maksudnya dari sini ke sini lah. Huraian. Jadi biasanya huraian, cikgu sudah cakap, biasanya kita pakai laju lah. Oke, laju kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak sebenarnya pun maksudnya laju lah. Oke, hanya nama dia lain sikit. You tengok dia rumus dia pakai pun km bagi jam, maksudnya jarak bagi masa. Oke, jadi kamu nak letak laju di sini pun boleh ya, sebenarnya terjadi masalah. Oke, kadar perubahan laju sebenarnya pun rujuk kepada laju. Oke, hak laju ataupun laju. Oke, kalau ini adalah 9.50. Oke, 2. Nah ini adalah 10.10. 2. Oke, jadi maksudnya sorry ya, kosong. S1, Y1, S2, Y2. Ini Y2 kosong tolak 2, Y1. Ini masa 10.10 tolak 0,950. Oke, bagi 60 bagi 60. Kenapa bagi 60? Sebab dia nak kamu unit dalam jam. Oke. Sebab selepas kamu tolak jawapan dia dalam bentuk minit. Jadi dia nak unit dalam bentuk jam. Jadi sebab itu dia kena bagi 60 jawapannya adalah negatif 6 km per jam. Sama dengan, ingat tukar jadi positif. Sebab tadi saya cakap laju mesti positif. Negatif di sini merujuk kepada arah dia balik. Boleh faham? Jadi sahana berbasikal sejauh 2 km dalam tempo 20 minit dengan kelajuan 6 km per jam. You tengok laju macam tadi ya. Dia laju. Anda nampak? Sebenarnya huraian sama. Kalau kamu tidak mau hafal banyak, jadi kamu boleh hafal satu saja. Asalkan soalan minta huraian, kamu cari laju itu saja. Oke, tak perlu hafal apa kaidah perubahan jarak apa. Tapi faham kamu masih kena faham lah. Tapi apabila kamu hafal satu jenis jawapan saja, yaitu apabila cari huraian, kamu cari laju. Boleh ikut? Jadi contoh 7, oke, gerakan dengan kelajuan yang berbeza. Kelajuan suatu gerakan biasanya berubah-ubah sepanjang suatu perjalanan. Dalam situasi ini, laju berata digunakan. Sebenarnya rumus laju berata sama dengan laju. Sebenarnya sama. Jarak bahagi masa. Hanya sekarang dia masukkan jumlah. Nampak? Sebenarnya dia pun jarak, ada nampak? Jarak bahagi dengan masa. Hanya sekarang di depan dia tambah jumlah. Apabila ada perkataan jumlah jarak, jumlah masa, jadi rumus dia rumusan dia berubah sudah. Jadi menjadi berata, laju berata. Boleh? Contoh 9.
Puan Jabeda ingin melawat kawan yang tinggal di Muar. Graf jalan masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Jabeda dan kereta dari Semangat ke Muar melalui Tangkak. Okey, seperti apa ubah-ubah. Okey, tengok graf dia. Itu laju berata. Tengok kata kunci laju berata perjalanan Puan Jabeda dari Sengaman ke Muar dalam km per jam. Ingat unit selalu sangat penting. Okey, sebab akhirnya unit kamu mesti memenuhi soalan. Laju berata ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak maksudnya dari awal pergi ke lokasi terakhir itu. Dari 0 sampai 80. Maksudnya jumlah jarak ialah 80 km. Bahagi dengan jumlah masa sama juga dari awal ke lokasi yang terakhir. Yang soalan nak punya itu lokasi terakhir. Okay? Bukan dari graf punya lokasi terakhir. Ialah soalan lokasi terakhir ialah Muar. Jadi baru kamu tengok Muar yang terakhir di sini. Ya, masanya diambillah 1/5 jam. Jadi bagi 1/5 jam. Dan nampak di jawapan sudah keluar tentang kereta. Okey. B. Jika kata perubahan jarak, tadi saya cakap apa maksudnya kata perubahan jarak laju, betul? Okey. Jadi mesti pakai rumus laju. Anda nampak? Jika kata perubahan jarak terhadap masa kereta dari Semangat ke Tangkar ialah 50 km per jam. Maksudnya ini ialah laju. Rujuk kepada laju. Okey, hitung kamu tengok unit dia, kamu sudah tahulah km per jam. Maksudnya rujuk laju. Hitung jarak di antara Tangkar dengan Muar dalam km. Sekarang dia nak mana? Ini. Dari sini ke sini bukan lagi dari awal. Okey, sebab itu kamu kena baca soalan teliti. Okey. Semangat ialah 50. Okey, ini ialah 50. Dari Semangat ke Tangkar 50. Okey. Jadi hitungkan jarak di antara Tangkar dengan Muar. Okey. Jadi B jumlah jarak sama dengan laju berata antara dengan jumlah masa. Dia pakai rumus inilah. Jadi 50 km per jam tarak 1 jam. Kenapa 1 jam? Sebab Semangat ke Tangkar ini ialah 1 jam. Anda nampak? Sebab mereka sekarang nak cari ini S ini apakah nilai S ini? Jadi 50 km per jam tarak 1. Jadi jawapannya 50 km. Maksudnya di sini 50 km. Okey. Bukan tiap kali sama, hanya kebetulan soalan ini laju dengan jarak jawapan sama. Okey, bukan tiap kali laju dengan jarak jawapan yang sama. Okey, jadi seterusnya jarak di antara Tangkar dengan Muar ialah 80 tolak 50 jadi 30. Maksudnya 50 di sini rujuk sini S ialah 50. Jarak dari Tangkar ke Muar ialah 80, maksudnya jarak inilah dari sini ke sini itu 80 tolak 50. Jawapan di sini adalah 30. Jarak, boleh faham? C. Huraikan gerakan kereta dari Sengamat ke Muar. Okey, Sengamat ke Muar di sini. Okey, dari awal ke akhir. Jadi kereta bergerak sejauh 80 km. Dia nak kamu huraian, okey. Huraian, okey. Sejauh 80 km dengan tempo 1,5 jam dengan laju berata 53 1/3 km per jam. Ingat, huraian mesti ada jarak, ada masa, ada laju. Okey, tadi pun sama betul. Tadi soalan contoh 6 pun ada jarak, ada masa, ada laju. Ada nampak? Senang faham kan? Tadi contoh 5 pun sama, ada jarak, ada masa, ada laju. Okey, tak kisah macam mana kamu letak, macam mana kamu tulis. Maksudnya maklumat huraian kamu mesti ada 3 maklumat ini. Cikgu hanya tengok 3 maklumat ini saja. Tak kisah siapa yang kamu tulis dulu, tak kisah macam mana kamu tulis, mesti ada 3 maklumat ini, yaitu laju, masa, dan jarak. Semasa kamu tulis huraian. Boleh faham kan? Okey, jadi sampai sini saja video untuk ini. Jadi video ini tujuannya ialah untuk introduction tentang macam mana buat tafsiran daripada graf jarak masa, dan kita tengok contoh-contoh, penjelasan tentang contoh-contoh. Jadi video yang seterusnya kita akan bincang latihan praktiskan diri 7.1b. Okey, jadi video sampai sini saja. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, jangan lupa subscribe video Cikgu Ko dan tekan lonceng di tepi ya. Jadi kita jumpa lagi. Bye bye.